membaca Fatihah, kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, sahabat dan semua orang Islam, sama ada yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita ada yang fotokopi, yang bahasa Melayu punya tak ada? Tak ada bawa kan? Lepas 2 minggu yang lepas, minggu lepas kita tak ada. 2 minggu yang lepas kita baca dan tafsirkan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, surah orang-orang kafir, yang menceritakan orang-orang kafir cuba berunding dengan Rasulullah SAW di peringkat awal, supaya setahun katanya sama-sama ikut agama orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Dan lepas daripada itu, setahun yang selepas daripada itu, ikut Islam pula sama-sama. Jadi tukar-tukar, setahun syirik, setahun Islam, setahun syirik, setahun Islam. Jadi turunlah ayat Al-Quran yang menjelaskan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Kalau kamu nak Islam, masuk Islam, tapi aku takkan join dengan agama kamu. Itu satu pernyataan yang muktamad, yang tidak ada tolak dalih dia. Kemudian surah An-Nas, pendek aja, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ayatnya. Iza, apabila, jaa, datang, nasrullah, pertolongan Allah, nas, pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan. Di sini maknanya pembukaan kota Makkah. Bila datang pertolongan Allah, satu, pertolongan Allah, dan pembukaan kota Makkah.
bila Rasulullah bersama orang-orang Islam berjaya menawan kota Mekah, itu dipanggil Yaumul Fathi, pembukaan kota Kebah, kota Makkah, penawanan, ya, penawanan kota Mekah. Wa ra'aita, dan kamu melihat an-nasa, manusia-manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi, ke dalam, din, agama Allah, afwaja, berkumpul-kumpul, berkelompok-kelompok, ramai. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, ramai-ramai. Oleh kerana adanya pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah dan juga pembukaan kota Makkah, kemudian manusia masuk ke dalam agama Islam ramai-ramai. Jadi ada 3. Fasabbih, maka bertasbihlah. Fa, maka sabbih, daripada tasbih. Cuma sabbih di sini fi'il amar, bahasa Arab dia artinya suruhan. Maka bertasbihlah. Bertasbihlah dengan memuji-muji Tuhanmu. Jadi di sini ada 2 suruhan. 1 bertasbih, bihamdi, dengan memuji-muji Tuhanmu, dan wastaghfir, dan minta ampunlah kepadanya, minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha memohon, Maha penerima taubat. Jadi masa apa? Jangan jadi. Kat situ. Okey. Sini. Cantik. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, dan kamu melihat manusia ramai-ramai masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, maka bertasbihlah, memuji-muji Tuhanmu, dan beristighfarlah, minta ampunlah kepadanya. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Penerima taubat ataupun pemberi taubat, daripada taubat. Okey, kita baca terjemahan ni Firdaus. Firdaus bawa. Yang lain tak ada bawa. Yang lain tak ada bawa. Okey. Baca terjemahan tak? Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Umar pernah memasukkan diriku ke dalam deretan para pemuka perang Badar. Ada beberapa orang di antara mereka yang merasa keberatan dan mengatakan, mengapa orang ini dimasukkan ke dalam deretan kami, padahal kami memiliki anak-anak yang seusia dengannya. Maka Umar berkata, sesungguhnya dia termasuk orang yang sudah kalian kenal. Maka pada suatu hari dia memanggil mereka, lalu dia masukkannya ke dalam deretan mereka. Pada hari itu aku tidak mengira kalau dia memanggilku ke tengah-tengah mereka, melainkan untuk memberikan pendapat kepada mereka. Umar berkata, bagaimana pendapat kalian mengenai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullah wal fath, yakni apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sebahagian mereka mengatakan, kita diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya, kerana dia telah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Ada sebahagian lainnya yang terdiam, tidak melontarkan sepatah kata pun. Kemudian Umar bertanya kepadaku, apakah pendapatmu juga demikian, wahai Ibn Abbas? Lalu ku katakan,
Tidak. Lalu bagaimana pendapatmu? Tanya Umar. Maka aku pun menjawab, itulah ajal Rasulullah SAW yang dia beritahukan kepadaku, yang dia beritahukan kepada beliau. Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, yakni apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan demikianlah tanda ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Kemudian Umar bin Al-Khattab berkata, aku tidak mengetahuinya kecuali apa yang kau katakan itu. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey, kita berhenti sekejap ya. Mari jom yang ni, main. Kita ada satu hadis riwayat Imam Bukhari. Nak kata hadis pun ada kaitan dengan hadis, tetapi banyak kepada asar sahabat. Riwayatkan oleh Al-Bukhari. Maknanya riwayat ini sahih, yang menceritakan tentang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas dan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan Umar Al-Khattab. Okey, kita ulang lagi sekali. Cuba apa kita ceritakan ya. Okey. Amin. Apa yang jauh sangat kat situ? Mainlah. Okey. Ulang semula hadisnya daripada mula. Daripada Bukhari tadi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan. Imam Al-Bukhari menceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Abbas ni bapa saudara Nabi. Adik-beradik dengan Abdullah, bapa Nabi. Jadi maknanya Abdullah dengan Nabi ni sepupu. Abbas dengan Abbas dengan Abdullah, bapa Nabi, adik-beradik. Abbas ni ada anak nama Abdullah, kemudian bapa Nabi. Jadi Abdullah dengan Nabi adik-beradik. Jadi apa adik-beradik pula? Sepupu. Bapaknya adik-beradik. Sepupu. Memang rapat ya? Memang rapat. Umur pun lebih kurang serupa. Jadi Abdullah bin Abbas ni menceritakan ceritanya ialah, okey, sambung. Dia berkata, Abdullah bin Abbas berkata, Umar pernah memasukkan diriku ke dalam deretan para pemuka perang Badar. Okey, ada ramai ada satu majlis. Satu perkumpulan bersama-sama Umar, dan orang-orang yang hadir dalam majlis itu ialah tokoh-tokoh perang Badar. Perang Badar ni perang yang pertama dalam Islam. Jadi ramai orang-orang yang dalam perang Badar ni dalam majlis tu. Kemudian dalam majlis tu Umar meminta Abdullah bin Abbas ni datang, tapi orang lain tak tahu. Jadi Umar menjemput Abdullah bin Abbas join dalam majlis tu. Kemudian orang-orang yang dah hadir dalam sahabat-sahabat yang hadir, yang majoritinya orang-orang yang bersama dalam perang Badar. Okey, sambung. Ada beberapa orang di antara mereka yang merasa keberatan dan mengatakan, mengapa orang ini dimasukkan ke dalam deretan kami? Jadi ada beberapa orang yang hebat-hebat yang ada dalam perang Badar, para sahabat tu, diorang cuba memperkecilkan Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ni. Dia kata, apa kena mengena pula Umar ni bawa orang ni datang dalam majlis kita orang ni. Macam tu ya.
Ini dia kata apa bukannya hebat sangat orang ni. Apa hal pula datang join dengan majlis kita? Kita je lah, kan kita ni panglima perang Badar. Okey. Sambung. Padahal kami memiliki anak-anak yang seusia dengannya. Jadi dia orang kata Abdullah bin Umar ni dia kata sebaya dengan anak kita orang. Jadi dia orang ni budak. Bagi dia orang dah tua, jadi ada yang umur lebih kurang macam ni dia panggil budak aje. Ada yang budak ni join dengan kita orang ni, apa hal pula ni? Okey, sambung. Maka Umar berkata, okey, jadi Umar menjawab, sesungguhnya dia termasuk orang yang sudah kalian kenal. Pada suatu hari dia memanggil mereka, lalu dia memasukkannya ke dalam deretan mereka. Pada hari itu aku tidak mengira kalau dia memanggilku ke tengah-tengah mereka. Jadi Abdullah bin Abbas ni dia kata, okey, sambung. Pada hari itu aku tidak mengira kalau dia memanggilku ke tengah-tengah mereka, melainkan untuk memberikan pendapat kepada mereka. Jadi dia dah fikir dah, Abdullah bin Abbas ni dah fikir, yang kali ni Umar ajak dia datang lagi, tentu ada satu benda yang dia nak buktikan Abdullah bin Abbas ni siapa sebenarnya. Okey, sambung. Umar berkata, bagaimana pendapat kalian mengenai firman Allah, idza jaa nasrullah wal fath? Okey, jadi Umar tanya pada tokoh-tokoh perang Badar yang cuba memperkecilkan Ibnu Abbas. Sedangkan Ibnu Abbas ni orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang paling alim tentang tafsir Al-Quran, yang didoakan oleh Rasulullah supaya Allah membukakan hati dia tentang ayat-ayat Allah. Jadi Umar tanya kepada orang ni, dia tak tanya pada Abdullah dulu, dia tak tanya pada Ibnu Abbas ni, dia tanya pada orang-orang tokoh Badar, perang Badar yang merasa hebat ni. Okey, apa soalan dia? Apakah pendapat kamu makna iza jaa nasrullah? Iza jaa nasrullah. Surah An-Nasr ya. Apa pandangan kamu? Maknanya apa yang kamu tahu tafsiran tentang surah An-Nasr ini? Umar tanya kepada tokoh-tokoh perang Badar. Okey, mereka menjawab, sebagian mereka mengatakan kita diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah. Jadi dia kata ada perintah Allah supaya memuji Allah, okey, dan memohon ampunan kepadanya, dan minta ampun. Okey, sambung. Kerana dia telah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita. Kerana pertolongan dan kemenangan. Jadi maknanya dengan adanya pertolongan dan kemenangan daripada Allah, suruhan Allah ialah memuji-muji Allah dan minta ampun pada Allah. Ini yang dijawab oleh beberapa orang tokoh-tokoh tua ni, tokoh-tokoh tua yang merasa dia orang hebat. Kemudian sambung. Ada sebahagian lainnya yang terdiam, tidak melontarkan sepatah kata pun. Jadi yang lain tak menjawab. Jadi maknanya setuju belaka lah tu. Ataupun dah tak ada lagi maklumat yang diorang tahu tentang tafsiran surah An-Nasr ini. Okey, sambung. Kemudian Umar bertanya kepadaku. Okey, kemudian bila Umar tanya ada lain, maka saya senyap aja. Okey, kata Umar, sekarang ni kita cuba dengar apa pula pendapat Abdullah bin Abbas. Okey, sambung. Apakah pendapatmu juga demikian, wahai Ibnu Abbas? Jadi kamu wahai Abdullah, kau pun pendapat kau sama ke dengan orang-orang ni? Okey, Abdullah kata macam mana? Lalu ku katakan tidak. Dia kata pendapatku lain. Dia kata pendapatku lain. Aku tak sama dengan pendapat yang ramai-ramai ni, tokoh-tokoh perang Badar ni. Walaupun dia orang dah tua-tua, aku ni dia orang anggap sama macam anak-anak dia orang, tapi dia kata pendapat aku lain. Seolah-olah dia mengatakan salah. Seolah-olah dia mengatakan salah tu. Dia ni budak kecil je. Bukanlah kecil sebenarnya, cuma dibandingkan dengan orang-orang tokoh-tokoh perang Badar ni, dia peringkat anak-anak. Macam saya dengan anak saya lah. Saya
Kalau bayar-bayar ni dengan anak saya panggil bayar anak aku je ni. Bayar anak aku sebab yang Amy lebih kurang 27 tahun, saya 54. Walaupun baru 54, tapi yang lain tu sebaya dengan anak aku je. Orang ni bayar anak aku, panggil aku bapak je. Okey macam tu. Abdullah kata, yang aku tahu dia kata maksud ayat ni lain. Okey, sambung. Lalu bagaimana pendapatmu, tanya apa dia? Tanya Umar bin Al-Khattab. Maka aku pun menjawab, itulah ajal Rasulullah SAW. Sebenarnya kata Abdullah bin Abbas, maksud ayat Al-Quran ini ialah Allah memberitahu Rasulullah, Allah memberitahu Nabi Muhammad ajal dia dah hampir. Ajal dia dah hampir. Maknanya turun aja ayat ni, hampirlah ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ya, ulama-ulama ni bagaimana kalau kita tengok cerita ni, ramai yang tahu ajal dia orang dah hampir. Ajal dia orang dah hampir. Itu kadang-kadang kita dengar cerita, ada orang tu dah panggil dah anak-anak dia ya. Oh maknya, panggillah budak-budak ni kat rumah. Aku ni mungkin tak lama lagi. Dia cerita macam tu je. Aku ni mungkin tak lama lagi. Dia kata mungkin je. Kemudian anak-anak datang, ada yang ramai datang, ada yang tak datang. Lepas 2-3 hari meninggal. Dia dah ada bayang-bayang. Cuma yang ini tak diceritakan ajalnya hampir, tetapi daripada maksud ayat itu dia dapat faham. Mungkin ada tanda-tanda kepada kita, yang daripada tanda itu kita dapat memahami beberapa keadaan. Umpamanya dengan mimpi ke, ada dengan benda-benda lain yang biasa diperhatikan oleh ulama ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan ayat ini dia kata menceritakan kepada Nabi ajal dia dah hampir. Kenapa? Mana dia ada tahu ajal dia dah hampir? Kerana manusia telah pun hampir semuanya masuk Islam, sedangkan awalnya mereka menentang Islam. Mereka beragama menyekutukan Allah. Jadi tugas Nabi dah habis. Kalau orang lain dah masuk Islam, tugas Nabi seolah-olah dah habis. Bila dah habis, sampailah ajal dia. Macam itu dia punya kaitan. Okey, sambung. Itulah ajar Rasulullah SAW yang dia beritahukan kepada beliau, yakni Allah beritahukan kepada beliau. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullah wal fath", dan demikianlah tanda ajalnya. "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba", maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Okay. Kalau kita tengok sini ya, kalau kita tengok Allah menyuruh Rasulullah, bila Allah dah memberitahu ajal Nabi dah dekat, jadi Allah menyuruh ya, Allah menyuruh supaya Rasulullah banyak memuji Allah dan minta ampun. Banyak memuji Allah dan minta ampun. Walaupun dalam satu makna yang lain, apabila kita dapat pertolongan dan kemenangan, kita banyak memuji Allah dan minta ampun. Jadi kalau kita dah lulus Viva umpamanya, banyak-banyaklah kita memuji Allah dan minta ampun. Kita selalu memuji Allah je, kita buat majlis kesyukuran, memuji-muji Allah, tetapi kita lupa minta ampun. Dengan kejayaan memuji dan minta ampun, kita selalu memuji, jarang minta ampun pada Allah. Sedangkan ayat ini menyuruh kita memuji dan minta ampun. Bila dekat-dekat nak sampai ajal, bila kita dah rasa kita dah makin tua, apa tanda-tanda tua? Mata dah kabur, dah rabun. Daripada tak pakai spek, dah pakai spek. Daripada tak pakai spek, power dah 100 lebih, dah 200. Mata dah kurang lagi. Rambut dah putih, dah beruban. Lagi
Gigi tanggal dah, tak ada ganti dah. Sama ada biarkan berlubang ataupun pakai gigi palsu. Tanda-tanda ni dah banyak kat kita, tapi kita tak mengaku tua ya. Kita tak mengaku tua. Paling-paling kurangnya kita merasa kita masih hebat, masih muda. Makan pun dah tak larat. Apa makan tak larat? Dulu kita makan masa muda-muda, ingat tak? Kita tak pilih lauk. Kita tak pilih lauk. Nasi je. Nasi aja, yang lauk tu dengan garam, dengan cili, dengan kicap, dengan tomato, segala macam. Lauk boleh jadi. Lauk soal kemudian. Yang penting ada nasi. Yang penting ada nasi. Itu pun tak kira lauk tu 2 pinggan tu. Kalau ada lauk lagi dah. Kalau mak masak kita punya favourite tu lagi dah. Sekarang ni dah ada lauk favourite pun makan dah tak selera dah. Tak larat dah. Makan sedap-sedap pun dah tak larat. Kadang-kadang macam saya, yang dulu tak suka, itulah favourite sekarang ni. Dah bertukar pula selera. Itu tanda tu. Dah lain dah ya. Badan kita yang dulu dah lain. Selera dulu dah lain. Itu kadang-kadang orang nak kahwin lagi ya. Okey, sambung. Kahwin tak? Sabar. Dia memang tasbih lah yang menyebabkan. Kita banyak-banyak memuji dan minta ampun ya. Jadi jangan lupa ya, di samping kita memuji Allah, jangan lupa istighfar banyak-banyak ya. Memuji Allah jangan lupa, istighfar pun jangan lupa. Yang paling baik kita gabungkan sekali memuji Allah dan istighfar. Ada nanti disebutkan cara dia macam mana. Okey, sambung. Sesungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat. Kemudian Umar bin Al-Khattab berkata, aku tidak mengetahuinya kecuali apa yang kau katakan itu. Jadi Umar menjawab, yang aku tahu pun itulah dia makna dia. Makna surah An-Nasrullah ni ialah Allah memberitahu Nabi ajal dia dah hampir. Jadi seolah-olah Umar Al-Khattab memberitahu apa yang jawapan yang diberi oleh tokoh-tokoh perang Badar ni salah. Cuma dia tak menggunakan perkataan korang ni salah. Adab bersama dengan orang-orang yang besar-besar, orang hebat-hebat. Dia tak kata korang ni salah. Mengamuklah orang ya. Ini psikologi ya, bagaimana dalam Al-Quran psikologi bentuk macam ini pun diceritakan kepada kita. Cuma Umar dia mengatakan aku tak tahu maknanya kecuali apa yang kamu beritahu wahai Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni tadi dia memang mahir dalam tafsir ya. Maksudnya tokoh-tokoh orang tu dah tahu dah dia memang mahir dalam tafsir. Mungkin dia orang tak tahu sebab yang kita tahu ni melalui beberapa hadis khususnya yang diberitahukan oleh Abdullah bin Abbas sendiri. Sejak dia muda lah. Sejak dia muda. Ya, sejak dia muda. Itu doa, di antara doa Rasulullah pada dia. Okey, sambung. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan penafsiran yang diberikan oleh beberapa orang sahabat dari teman-teman Umar radhiyallahu anhu secara keseluruhan adalah bahawa kita telah diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah, bersyukur kepadanya, serta bertasbih dan memohon ampunan kepadanya. Kerana dia telah memberikan kepada kita atas beberapa kota dan benteng. Dan itu merupakan penafsiran yang benar. Yang telah ditetapkan satu syahid baginya dari salat Nabi SAW bersaat berlangsungnya pembebasan kota Makkah pada pagi hari sebanyak 8 rakaat. Ada beberapa orang menyatakan bahawa kita ulang lagi sekali. Ada beberapa panduan kat kita ya. Okey, ulang lagi sekali. Dan penafsiran yang diberikan oleh beberapa orang sahabat dari teman-teman Umar radhiyallahu anhu secara keseluruhan adalah bahawa kita telah diperintahkan untuk memanjatkan pujian kepada Allah, bersyukur kepadanya, serta bertasbih dan memohon ampunan kepadanya.
Kerana dia telah memberikan kepada kita atas beberapa kota dan benteng. Okey, beberapa itu banyak ya. Banyak kota dan benteng. Apa maknanya? Orang Islam sejak kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah banyak menawan kota-kota yang masyhur dan juga menawan benteng-benteng kota yang kuat-kuat. Jadi di zaman Rasulullah, ayat ini menceritakan kepada Nabi ajal dia dah dekat. Tetapi tidak pula bererti setakat itu je makna dia. Sebab ayat itu sendiri mengatakan bila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, maka hendaklah kamu memuji-muji Allah, bertasbih dan minta ampun. Jadi maknanya bila di zaman para sahabat lepas Rasulullah wafat, bila dia orang banyak menawan tempat-tempat orang bukan Islam, jadi mereka bertasbih dan beristighfar. Jadi dia orang mengamalkan makna ayat yang itu dari segi zahir dia. Sedangkan di zaman Nabi, ayat itu bererti memberitahu Nabi yang ajal dia dah dekat. Okey. Sambung. Yang tadi sambung daripada yang kita ulang tadi tu. Kerana dia telah memberikan dan itu merupakan penafsiran yang benar. Betul. Okay. Telah ditetapkan satu syahid baginya dari salat Nabi SAW pada saat berlangsungnya pembebasan kota Makkah pada pagi. Itu silap tu. Apa perkataan syahid di situ? Okey, lagi sekali. Di situ dia kata ada syahid. Syahid. Okey. Dalam bahasa Arab syahid. Syahid. Apa makna syahid? Saksi. Makna syahid ialah saksi. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah saksi, bukan mati syahid. Okey, ulang lagi sekali. Dan itu merupakan penafsiran yang benar yang telah ditetapkan satu syahid. Yang telah ditetapkan satu syahid, ada satu saksi ataupun ada satu bukti. Okey, maksud di sini ialah saksi, ada satu saksi ataupun satu bukti, iaitu sambung baginya dari solat Nabi SAW. Solat Nabi, okey. Adanya solat Rasulullah SAW. Ini dia saksi dia dan bukti dia ialah solat Nabi. Apa dia? Pada saat berlangsungnya pembebasan kota Makkah. Semasa penawanan kota Makkah, Nabi bertasbih dan memuji-muji Allah dan minta ampun dengan cara apa? Sambung. Pada pagi hari sebanyak 8 rakaat. Pada pagi hari pagi waktu duha ya. Waktu duha Nabi sembahyang 8 rakaat. Selesai saja menawan kota Mekah. Nah, kebetulan waktu duha. Dan dengan penawanan kota Mekah, Nabi sembahyang 8 rakaat. Jadi yang nak ditunjukkan ialah bila orang Islam dapat menawan satu kota orang bukan Islam, satu kawasan orang bukan Islam, disuruh kita sembahyang syukur 8 rakaat. Sembahyang syukur 8 rakaat. Okey, sambung. Ada beberapa orang menyatakan bahawa yang demikian itu merupakan solat duha. Pernyataan itu dijawab bahawa beliau tidak menghentikan solat tersebut secara terus-menerus setiap hari. Lalu bagaimana mungkin beliau menghentikan solat tersebut pada hari itu? Padahal pada saat itu beliau dengan keadaan sebagai seorang musafir. Okey. Jadi ada orang menjawab, ini dia kata bukan sembahyang syukur menawan kota Mekah. Bukan sembahyang syukur kerana sempena penawanan kawasan orang bukan Islam. Itu sembahyang duha, kata beberapa orang. Tetapi menurut Ibnu Katsir, pendapat yang mengatakan itu sembahyang sunat duha tak betul, dia kata. Sebab dia kata Nabi tak sentiasa mengerjakan sembahyang duha, tambah pula waktu musafir.
Jadi yang paling jelas dia kata, yang Nabi buat sembahyang 8 rakaat masa menawan kota Mekah itu adalah sebagai melaksanakan suruhan yang ada dalam surah Nasr ni, iaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okey, sambung. Oleh kerana itu beliau bermukim di sana sampai akhir bulan Ramadan, hampir mendekati 19 hari. Jadi kita diberitahu penawanan kota Mekah ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, dan Nabi berada di situ hampir lebih daripada separuh bulan Ramadan. Separuh berduduk dekat Mekah. Nabi di mana? Di Madinah. Nabi asalnya di Madinah, kemudian pergi ke kota Mekah. Okey, sambung. Oleh kerana itu beliau bermukim di sana sampai hampir bulan Ramadan, hampir mendekati 19 hari. Beliau mengqasar salat dan tidak berpuasa, yang juga diikuti oleh seluruh badan tentera yang jumlahnya sekitar 10,000 orang. 10,000 orang. Jadi ramai para sahabat yang menyaksikan penawanan kota Mekah pada masa bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan daripada 1 hingga 19. Dan Nabi qasar sembahyang sepanjang masa itu, di samping Nabi tidak puasa. Kenapa Nabi tidak berpuasa? Sebab dalam keadaan bermusafir. Orang yang bermusafir diberikan keringanan, rukhsah, keringanan untuk memilih nak berpuasa ataupun tidak. Tetapi Nabi pada masa ini Nabi tidak berpuasa. Tak ada perang dah. Tak ada perang dah. Cuma tapi orang Islam dah pun menawan kota Mekah. Jadi tak ada perang dah. Orang dah surrender dah. Tapi Nabi masih qasar sembahyang dan masih tak puasa sebab bermusafir. Dan itu disaksikan oleh 10,000 orang sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Orang-orang itu mengatakan bahawa solat tersebut adalah solat al-fath, yakni kemenangan. Jadi orang-orang ni mengatakan sembahyang ni ialah bukan solat duha, tetapi ialah solat al-fath, solatul fath, sembahyang kemenangan. Sembahyang kemenangan, ataupun sembahyang kejayaan, ataupun sembahyang pembukaan negara bukan kawasan bukan Islam. Okey, jadi Nabi buat sembahyang solatul fath ni 8 rakaat. Sambung. Dengan demikian disunnahkan bagi panglima perang jika mendapatkan kemenangan atas suatu negeri untuk mengerjakan solat di sana ketika pertama kali memasuki negara tersebut sebanyak 8 rakaat. Dan demikianlah yang dikerjakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, ada seorang sahabat Sa'ad bin Al-Waqqas. Waqqas. Abi Waqqas, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat, ya, sahabat. Okey, sambung. Dan demikianlah dikerjakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada hari pembebasan beberapa kota. Kemudian sebahagian mereka mengatakan dia mengerjakan 8 rakaat itu dengan 1 malam. Dan yang benar adalah dia mengucapkan salam setiap 2 rakaat sekali. Lagi sekali, dia mengerjakan 8 rakaat dalam satu malam. Bukan 1 malam, 1 salam. Satu salam. Jadi maknanya dia apa, Sa'ad bin Waqqas ni dia sembahyang solatul fatah ni 8 rakaat dan dia buat 1 salam. Sembahyang 1 rakaat, 2 rakaat tahiyat, 3 rakaat 3, rakaat 4 tahiyat, rakaat 5, rakaat 6, rakaat 7, rakaat 8 tahiyat, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Jadi 1 salam aja. 8 rakaat dia sembahyang, 1 baru dia salam. Okey. Sambung. Setiap 2 rakaat dia
Ya, 2 rakaat atas ya, 2 rakaat atas. Okey, sambung. Dan yang benar adalah dia mengucapkan salam setiap 2 rakaat sekali. Ada orang mengatakan, tapi menurut Ibnu Katsir ni, yang benar ialah dia salam tiap-tiap 2 rakaat, macam sunat sembahyang sunat biasa. Tiap-tiap 2 rakaat dia beri salam. Itu yang benar kata Ibnu Katsir yang menulis tafsirnya. Okey, sambung. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud bahawa Rasulullah SAW pada saat terjadi pembebasan kota Makkah mengucapkan salam setiap 2 rakaat. Sedangkan penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas dan Umar radhiyallahu anhu bahawa di dalam surat ini Allah memberitahu Rasulullah SAW tentang ruh beliau yang mulia, dan dia memberitahu, jika kamu wahai Muhammad telah berhasil membebaskan kota Makkah, iaitu kampungmu sendiri yang dirimu dahulu telah diusir darinya, sedang orang-orang berduyun-duyun memeluk agama Allah, dan kini perhatian kami kepadamu di dunia telah berakhir, kerananya bersiap-siaplah untuk menghadap kami, sebab akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Okey, itu antara yang pentingnya. Akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik dari dunia. Ini banyak dia punya apa, dia punya maksud dia. Kita sepatutnya mengutamakan akhirat, tapi selalunya kita mengutamakan dunia. Dan kita kena ingat, apa aja amalan yang kita nak buat, kenalah kita kita kaitkan dengan hari akhirat, dengan hari akhiratnya. Dan caranya ialah niat kita kerana Allah, dan cara dia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Contoh dia, pagi-pagi kita gosok gigi. Pagi-pagi kita gosok gigi. Tak ada niat, dia tak jadi ibadat. Tapi kalau kita niat, kita gosok gigi mengikut sunnah Rasulullah SAW, jadilah benda itu ibadat. Jadi kita rugi banyak. Gosok gigi adat, gosok gigi adat, gosok gigi adat kebiasaan. Sedangkan gosok gigi boleh jadi ibadat. Kita mencari rezeki, tiap-tiap hari cari rezeki. Mencari rezeki wajib. Mencari rezeki ni wajib. Kalau tak cari rezeki, haram. Kalau kita mampu mencari rezeki, kita tak mencari rezeki, haram. Sebab mencari rezeki wajib. Kalau kita tiap-tiap hari mencari rezeki, tak ada niat mencari rezeki kerana Allah, tak dapat apa-apa. Hanya dapat apa yang kita cari, dapatlah, tapi dia tidak menjadi ibadat. Sedangkan kalau kita kerja satu hari berapa lama? Berapa jam? 8 jam ya. 8 jam. Siapa pernah semayang 8 jam? 8 jam. Siapa semayang 8 jam? Bukan semayang sunat pula tu, semayang wajib. Okey. Mencari rezeki wajib. Seolah-olah macam sembahyang wajib, bukan sunat. Siapa yang boleh sembahyang wajib 8 jam? Kita tak buatlah, tak? Mungkin ada orang-orang, tapi kita tak buat. Sedangkan kalau kita mencari rezeki kerana Allah, mencari rezeki yang 8 jam tu dah seolah-olah kita sembahyang wajib 8 jam. Hanya kerana kita niat kerana Allah. Okey, sekarang kita belajar, buat PhD. Buat PhD ialah mencari rezeki. Kenapa?
Kerana kita buat PhD adalah ganti kerja kita yang buat dekat pejabat 8 jam dulu. Kita dulu kerja kat pejabat 8 jam. Kerajaan kata okey, stop kerja kat office, you pergi luar negeri buat PhD. Jadi maknanya yang kerja 8 jam tadi ni, yang buat cari rezeki dekat office ni, sekarang dah diganti dengan PhD. Kalau kita niat kita buat PhD kerana rezeki, mencari rezeki, semua waktu yang kita guna untuk PhD ni adalah wajib mencari rezeki. Kan itu kita niat kerana Allah, dapatlah kalau kita buat 12 jam satu hari, dapatlah 12 jam pahala wajib buat PhD. Kalau kita buat niat kerana Allah. Ruginya kita ustaz 3 tahun setengah. Dan macam mana ilmu tak cukup? Ilmu kita tak cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita rugi buat PhD 3 tahun setengah, satu hari 12 jam, kadang-kadang lebih, makan tak cukup, tidur tak cukup. Orang lain pergi pergi barbecue, orang makan tapi kepala masih fikirkan tentang tesis. Tapi kita tak dapat pahala wajib. Kita cuma dapat PhD, tak dapat pahala wajib. Bagi orang yang tahu, PhD pun dia dapat pahala wajib satu hari 12 jam ataupun paling kurang 8 jam pun dia dapat kerana niat buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, bukti yang kedua. Bukti yang kedua, kita ambil duit daripada kerajaan. Duit apa? Duit beasiswa. Ada gaji, ada allowance. Apa lagi? Bayaran yuran belajar. Yuran belajar lagi mahal daripada gaji dan allowance. Semuanya tu duit kerajaan. Dan kita ada borang surat perjanjian. Surat perjanjian datang belajar. Surat perjanjian datang belajar, betul-betul untuk belajar. Itu adalah janji. Itu adalah janji kita dengan kerajaan. Janji dan ambil duit. Janji dan ambil duit. Gaji, ada allowance lagi. Bukan allowance seorang aja, allowance diri, allowance keluarga. Yang ini banyak dah. Yang ini berapa sekarang ni sebulan? 600. Berapa anak? Okey, hitung panjang agaknya. 3 anak 1,200 sebulan. Ambil 1,000 lah ya. Ambil 1,000. Kalau 1,000 sebulan, duit Malaysia dah 5,000. Gaji kita tak sampai pun 5,000. Allowance lagi banyak. Kemudian datang lagi allowance pelajar, allowance belajar. Bayaran pengajian ya. Okey, bayaran pengajian. Berapa sekarang? 8,000 satu teoset. Okey. Okey. Ini yang kita ambil duit kerana ganti kita bekerja 8 jam dekat Malaysia satu hari. Dan kita ada janji dengan kerajaan. Janji dan ambil duit. Satu, mencari rezeki. Yang kedua, janji. Janji kita ialah belajar, datang belajar untuk buat PhD. Berjaya atau gagal, itu kuasa Allah. Tapi kita melaksanakan janji kita. Melaksanakan janji kita. Sama kita pergi berjihad, mati syahid ataupun hidup, dapat harta rampasan, itu kuasa Allah. Tetapi pergi perang itu sudah perang fi sabilillah. Okey, sambung. Dan kelak Rabbmu akan memberimu anugerah sehingga kamu menjadi puas. Oleh kerana itu dia berfirman,
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mafhumnya, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW memperbanyak. Kita berhenti sekejap. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maknanya hadis ini hadis sahih. Dan hadis ini diceritakan oleh Aisyah. Siapa Aisyah? Isteri Rasulullah SAW. Okey, Aisyah kata apa? Sambung. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW memperbanyak bacaan dan rukuk dan sujudnya. Yani subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Okey. Kata Aisyah, adalah Rasulullah SAW semasa dia rukuk dan sujud. Kita rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sujud kita kata apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu je yang kita tahu. Hari ini kita ada satu maklumat yang diberikan oleh Bukhari, maknanya hadis sahih, yang diceritakan oleh Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Katanya adalah Rasulullah SAW banyak semasa dia rukuk dan sujud membaca apa dia? Lagi sekali, Subhanakallahumma, subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Okey. Jadi kalau kita nak menambah ilmu dan amal, sekarang ni semasa rukuk, semasa sujud, bolehlah kita selang-seli dengan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Maha suci engkau wahai Tuhan kami, dan dengan segala puji-puji bagimu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Waktu rukuk, waktu sujud sama. Lepas apa yang itu sudah sila nampak yang ini boleh ganti yang ini atau bersud? Ganti subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azim itu, terus ganti dengan ini. Maksud saya selang-seli itu, mungkin rekaan yang pertama kita kata subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rekaan yang kedua kita buat subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ghfirli. Rekaan yang ketiga macam tu, mungkin kita kita selang. Rekaan yang keempat pun macam itu. Jangan diam je tak? Jangan diam je. Ni rukuk diam, sujud diam ya. Ada pula rukuk diam, sujud diam. Okey, sambung. Ini riwayat Aisyah sendiri ni ya, isteri Nabi yang paling rapat dengan Nabi. Dia kata Nabi banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Sambung. Mafhumnya, Maha suci Allah, ya Allah, ya Rabb kami, dan dengan memujimu, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Dan diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi. Okey, diriwayatkan oleh jamaah. Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Tirmizi. Apa makna dia? Sunan Sitah tolak Tirmizi. Macam mana? Dan Sunan Sitah tolak Tirmizi. Ya. Jadi maknanya diriwayatkan oleh jamaah, maknanya 6 periwayat hadis utama. Jamaah maknanya diriwayatkan oleh 6 periwayat utama hadis, iaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Jadi dia kata
diriwayatkan oleh jamaah, ini dia yang 6 ni, kecuali Tirmizi. Jadi sekarang ni tak ada Tirmizi je. Jadi ada 5. Imam Bukhari riwayat, Muslim riwayat, Daud riwayat, Nasa'i riwayat, Ibnu Majah riwayat. Apa dia? Apa hadis dia? Dan dia mengatakan, Ibnu Jarir memberitahu kami, dan kami telah menulis hadis kafarah majlis dari semua jalan, dan lafaz-lafaz yang disampaikan di dalam satu buku tersendiri. Dan kami telah menguraikan tentang perang Al-Fath ini di dalam buku kami As-Sirah. Dan bagi yang berminat, sila merujuk padanya. Siapa yang kata itu? Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ni dia kata tentang tasbih yang ini dia telah pun uraikan dalam satu buku kecil. Dan siapa yang nak tengok lagi, dia kata secara detail tentang pembukaan kota Makkah, bacalah buku kami, dia kata sirah. Sirah Sirah Rasulullah. Ibnu Katsir ada satu kitab besar, tebal tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau setakat ni kita baca buku-buku yang lain tentang hidup Nabi, carilah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Melayu saya tak perasan ada ke tidak, tapi bahasa Inggeris dah banyaklah terjemahan sirah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau sirah Nabi itu dengan Ibnu Hisham. Okey. Sirah tulisan Ibnu Hisham, dan ada sirah tulisan Ibnu Katsir. Okay, Ibnu Hisham ni dia lebih awal daripada Ibnu Katsir. Ibnu Hisham lebih awal daripada Ibnu Katsir. Ibnu Hisham, cara dia menulis, apa saja yang dia dengar dia tulis. Dia tidak membuat pemilihan apakah riwayat yang diterima tu sahih atau hasan atau dhaif. Tetapi Ibnu Katsir dia menulis dalam sirah dia yang sahih, dan kalau dhaif dia cerita yang ini dhaif. Kalau mungkar dia kata yang ini mungkar. Jadi kalau kita nakkan riwayat hidup Nabi yang betul, rujuk pada Ibnu Katsir. Dah tahu dan Ibnu Katsir punya ekstra, rujuk kepada Ibnu Hisham. Tetapi yang Ibnu Hisham kita tak boleh pertanggungjawabkan sama ada betul ataupun tak betul. Dan yang mengikut cara Ibnu Katsir sekarang ni ialah Al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfuri, the Sektanir, dia terjemahkan dalam dalam bahasa Inggeris, the seal nectar ke the nectar seal kalau tak salah. Seal ni merujuk kepada Nabi akhir zaman. Nectar ni madu lebah. Madu lebah yang yang macam kita sekarang ni kita panggil royal jelly. Yang paling baik ya, madu yang paling baik. Jadi dia menceritakan Nabi akhir zaman merupakan sebagai madu yang terbaik. Dia buku ni menang nombor 1
dalam pertandingan menulis riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan oleh kerajaan Arab Saudi, dan dia jadi johan ya, jadi johan. Dan riwayat dia menceritakan tentang riwayat mengikut cara Ibnu Katsir. Kalau riwayat tu betul, dia kata itu riwayat, dan kalau hadis disebutkan riwayat, kalau ayat Quran dia sebutkan tafsiran siapa, dan kalau hadis tu tak betul diceritakan hadis itu dhaif ataupun palsu. Jadi kalau dapat ambillah Ibnu Katsir dan Mubarakfuri ni. Dan kalau rasa nak tengok, nak belek-belek sekejap, ada bolehlah kita tengok-tengok dua-dua kitab ni. Yang ini rasanya Ana tak ada dekat sini sekarang ni. Dah hantar balik kat Malaysia. Okey, sambung. Jadi nota satu dalam buku tersebut itu nota kaki kan. Dan lafaz hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa duduk di satu majlis lalu banyak melakukan kesia-siaan, kemudian dia mengucapkan sebelum dia berdiri dari majlis itu, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mafhumnya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau semata. Aku memohon ampunan sekaligus bertaubat kepadamu, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya di majlisnya itu. Diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan. Okey, kita berhenti setakat tu. Hadis tu ialah hadis yang kita kata tentang tasbih kafarah. Selalu kita baca dalam penutup sesuatu majlis. Fadilat dia ialah kalau kita ada dosa-dosa dalam majlis itu, Allah akan ampunkan dengan tasbih kafarah tu. Okey, sambung. Masuk dalam surah lain ada Al-Lahab. Oh, habis dah. Okey. Ada di permulaan tafsir ni yang disebutkan surah An-Nasr ini katanya pahala dia seolah-olah 1/4 Al-Quran. Siapa yang baca surah An-Nasr ni seolah-olah membaca 1/4 Al-Quran. Begitu juga surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Dan disebutkan di terjemahan yang bahasa Melayu ni, ada dalam Ibnu Katsir yang original, dia kata surah An-Nasr ni ialah surah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata surah ni diturunkan semasa haji wada, semasa haji yang terakhir, haji wada dan bila Nabi dapat aja ayat Quran ni, wahyu tentang surah An-Nasr ni, Nabi ambil unta dia dan kemudian terus berdiri dekat unta dia dan panggil orang-orang Islam yang buat haji pada masa itu, dan dia terus memberikan khutbah dia, khutbah yang terakhir, khutbah haji wada ya, khutbah dia. Siapa ingat kandungan khutbah tu? Panjangnya. Antaranya fokus kepada hak-hak perempuan ya, hak-hak perempuan, kemudian hak-hak Islam, dan hak Islam, kemudian menjaga urusan agama Islam ya. Mungkin kita akan sambung dengan khutbah haji wada tu kerana dia ada kaitan dengan ni. Kemudian dan ada satu cerita dia di sini, bila Rasulullah dapat wahyu ni, kemudian dia panggil Fatimah. Dipanggil Fatimah. Kenapa orang selalu sebut ya, Nabi sayang sangat pada Fatimah? Sebab yang lain dah mati dulu.
Okey, anak Nabi yang lelaki ada kata 2 orang, ada kata 3 orang. Okey. Kemudian anak Nabi ada yang perempuan. Zainab Ruqayyah Fatimah. Okey, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Tiga-tiga ni meninggal, Nabi masih hidup. Mula-mula Zainab, Ruqayyah ni meninggal masa nak pergi hijrah, masa berhijrah sampai ke Madinah. Kemudian masa perang Badar, habis aja perang Badar dia meninggal. Nabi tak balik lagi daripada perang Badar, dia dah meninggal. Dia ni suami dia Uthman. Jadi bila dia meninggal, Nabi kahwinkan dia dengan Ummu Kulsum. Jadi yang ini Uthman ni nama Zul An-Nurain, 2 nur ya. Zainab dah meninggal, Ruqayyah dah meninggal, Ummu Kulsum dah meninggal. Yang tinggal Fatimah. Dalam riwayat ni dia kata, bila Nabi dapat wahyu yang terakhir ni, surah yang terakhir ni, dia panggil Fatimah. Wahai Fatimah, dia kata, aku dapat surah yang aku memahamkan, umur aku tak lama lagi, aku dah nak meninggal. Kemudian satu kali Fatimah menangis, satu kali Fatimah tersenyum. Kemudian Fatimah meriwayatkan, dia kata bila Nabi mengatakan dia dapat surah ni dan dia merasakan umur dia dah pendek, aku menangis. Dan bila Nabi kata tak lama lagi kau akan mengikut aku pun senyum, kerana aku tahu aku akan jumpa Rasulullah di akhirat ya. Jadi begitu. Itu di antara maklumat yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir yang tak ada dalam terjemahan kita ni. Sebab terjemahan kita ni selain daripada terjemahan dia ringkasan ya. Dia ringkasan. Okey. Okey, kita nak sambung tak dengan yang jilatan anjing ni? Kalau nak sambung yang hari ni panjang sikit, mungkin 45 minit. Kita rehat dulu. Kali pertama kita datang kat sini ya tak? Mungkin kalau tidak pun mungkin kita cuba bila kita habis pada surah An-Nas, mungkin kita fokus pada yang itu. Itu secara nak menunjuk yang 45 minit tu nak ceritakan kenapa ulama berbeza pendapat ya. Berbeza pendapat, bukan cerita lagi mazhab Syafi'i macam mana, mazhab-mazhab yang ni macam mana. Baru nak sebutkan dalil-dalil yang kita ada. Apa dia ayat-ayat Quran, apa dia hadis-hadis, dan kemudian siapa para tabi'in yang berpendapat dengan beberapa pendapat, dan kemudian itulah yang diikut oleh mazhab-mazhab kita sekarang. Jadi mungkin bila dah kalau kita tak habis surah An-Nas, baru kita fokus pada yang itu. Itu untuk hari ini. Ustaz, buku kitab Ibnu Katsir ni boleh beli Ustaz? Banyak sekarang ni jual. Tapi ada yang Ada yang maksudnya nak beli kat sini ke kena order Ibnu Katsir?
Kalau kat Malaysia ada tak? Kat sini memang banyak jual kat kedai buku. Kat kedai buku yang jual buku-buku Islam lah. Ada soalan pasal tahiyat akhir. Adakah ada perbezaan bacaan antara mazhab? Ya, ada. Ada 3 ataupun 4 cara bacaan tahiyat akhir. Dan doa iftitah ya banyak. Ada 7 ke doa iftitah yang berbeza-beza dia punya bentuk dia. Semuanya tu riwayat-riwayat yang sahih kan. Kalau nak nanti boleh kita mungkin saya cari balik. Saya dah baca. Mungkin kita boleh ada perjumpaan akan datang. Okey. Tentang Rasulullah SAW di Mekah 19 hari berada di Mekah. Qasar. Dia jamak tak? Dia jamak tu. Itu satu. Sebab lain ni yang tu cuma dia mengqasar salat dan tidak puasa sepanjang apa ni tu. Lepas tu cuma nas ini dipegang oleh adakah Syafi'i berpegang kepada yang biasanya sirah ni untuk melanjutkan waktu qasar berjamaah 19 hari. Ya, dengan keadaan tertentu sebab sedang Syafi'i. Dalam kes ni ada wajib ni kita boleh jamaah qasar ada 4 hari malam. 3 hari 3 malam, tak campur hari sampai dan hari balik. Okey. Masuk hari datang kembali. Lepas tu dan kes ni yang 19 hari ni dibahaskan dari dimungkinkan bahawa 19 hari Rasulullah SAW qasarkan salat ni kerana apabila tidak tahu bila yang berakhirnya waktu safar. Okey, habis. Okey. Kita tengok dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh qasar dan jamak. Qasar dan jamak 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dan campur hari kita sampai dan hari kita pulang, hari kita balik. Okey, maknanya kalau kita musafir daripada Malaysia datang kat sini, okey, hari ni kita sampai, tak bilang lagi hari ni. Kita jamak dah qasar dah hari ni. Mula bilang besok, lusa, tulat. Kemudian kalau kita balik selepas tulat itu, yang tulat ni tak bilang. Jadi maknanya 3 hari 3 malam penuh, campur hari kita sampai dan hari kita pula balik. Kita balik selama 3 hari 3 malam dalam mazhab Syafi'i. Dan kemudian kalau kita tak pasti, kita datang sini ada urusan. Katalah nak mencari sponsor untuk student kita nanti datang buat PhD. Katalah kita dah jadi profesor madya, jadi kita ada student, kemudian dia chancellor suruh kita cari tempat dekat sini yang mana yang boleh offer, dan kita tak tahu bila habis. Dan kita punya tiket pun masih open lagi. Jadi pada masa itu kita niat habis saja kerja ni aku balik. Jadi dalam keadaan itu kita boleh qasar dan jamak sehingga 18 hari 18 malam. Campur hari kita sampai dan hari kita balik. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain ada juga yang menentukan selama kita bermusafir masih ada niat untuk balik,
Boleh pemusafir, boleh jamak dan kasar. Itu yang orang Arab buat ni. Orang Arab buat datang PhD 4 tahun kasar dan jamak. Orang Melayu pun ada ya? Okey. Jadi apakah Nabi kasar dan jamak sekali? Yang ni saya tak pasti yang ini. InsyaAllah cuba rujuk ya. Dan kita tengok tu nanti. Dan kemudian soalan daripada Emin tadi tentang perbezaan dalam doa iftitah dan tahiyat akhir. Nabi balik hari yang ke-19. Jadi yang penuh dia 18. Tapi bagi budak Umar dia ada pun bagi Imam Malik di Safar ke Mesir beliau jamak dan kasar selama setahun sebab dia nyari nak balik kampung sebab dia punya sandarannya adalah hujannya adalah sebab dia pergi untuk menuntut ilmu sampai dia akan balik tapi selama setahun lah dia jamak dan kasar. Itulah yang budak-budak merasa Oman yang budak sebab ada sahabat dulu memang sepanjang-panjang ke musafir. Dia khususnya yang sahabat yang pergi jihad. Sahabat ni ramai yang pergi jihad. Dia pergi jihad dan kemudian dia menetap dekat situ beberapa lama. Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Tapi lepas tu dia balik. Dan dia orang kata selama dia duduk dekat tempat yang dia pergi jihad tu, selama itulah dia boleh qasar dan jamak. Cuma yang Nabi jamak ke saya tak pasti lagi ya. Dan kita akan tengok dia punya bukti-bukti dia, dalil-dalil. Tapi yang ni apalah, dia banyak bendanya. Sebab itu banyak dia punya pendapat dia. InsyaAllah kita sambung. Kita sama-sama tutup dengan surah Al-As dan tasbih Al-Faras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.